There are two types of managers in football. First, the idealists, and secondly, most of the people call them the pragmatists. Hey guys, welcome back to the Gizri. Jom sembang bola. Bila kita bercakap pasal manager di dalam dunia bola sepak, kita tahu yang diorang ni merupakan satu figura ataupun individu yang sangat-sangat penting dalam dunia tu. Mereka ni lah yang akan merancang, menjana pelbagai taktikal dalam satu-satu perlawanan, and of course, seseorang yang akan bertanggungjawab untuk memastikan sesebuah tim tu boleh bersaing ataupun tak bila berada di atas padang. Bila sesebuah tim tu perform, menang dalam setiap perlawanan, manager lah individu pertama yang akan secara automatiknya, apa kata orang, diberikan pujian, kredit, dan dari sinilah banyak pemerhati bola sepak akan cuba menggali dengan lebih banyak lagi tentang taktikal, filosofi bola sepak tentang manager tu. Begitu juga sebaliknya bila sesebuah tim tu kalah. So tak heranlah guys, manager akan menerima segala kritikan, walaupun hakikatnya pada pendapat aku bukannya semua tanggungjawab ataupun performance sesebuah kelab tu terletak di bahu manager seorang. Sebab football to me, it's not only about one man show punya game tau. It is teamwork effort. But then again, nak tak nak, when you lead the team, orang akan lebih meletakkan semuanya ke atas manager. Dan bagi aku juga benda ni sangat-sangat normal dalam bola sepak. Bak kata orang, memang dah lumrah dia macam tu, nak buat macam mana. So untuk video kali ni kita akan cuba bincangkan tentang jenis-jenis manager yang ada di dalam dunia bola sepak dari pelbagai sisi dengan secara ringkas. Let's go. First adalah manager yang digelar ataupun dipanggil The Idealist. Tapi sebelum tu, apakah maksud dengan The Idealist ni? Basically secara amnya lah guys, manager yang jenis The Idealist ni merupakan manager yang akan cuba sentiasa bermain dengan filosofinya, tak kira dalam apa jua keadaan sekalipun. Maksudnya setiap player di dalam tim tu kena bermain dengan certain gameplay, lebih berdisiplin dengan position, zone-zone tertentu. Pendek kata, setiap player diorang kena tahu peranan masing-masing dan telah diberikan tugas untuk berada di dalam zone-zone yang telah ditetapkan. And yang paling penting, never ever, okay? Jangan cuba memandai-mandai dalam sistem yang dia telah atur dalam satu-satu perlawanan tu kalau tak nak dikeluarkan. Seperti contoh, ada beberapa orang manager dalam dunia bola sepak sekarang ni, kita tahu kalau kita tengok memang diorang ni lebih ke arah the idealist. Yang paling obviousnya guys, kalau dalam EPL adalah manager seperti Pep Guardiola, Roberto Di Zerbi, Mikel Arteta, and also Ange Postecoglou. Sebenarnya ada lagi beberapa orang manager sebelum ni seperti Louis van Gaal, Marcelo Bielsa, okay? Terutamanya pada zaman dulu memang mempunyai cara diorang yang tersendiri yang player-player kena ikut cara tu. Tak kisahlah guys, sehebat mana pun individual skill seseorang player tu, dribbling, shooting, nak tak nak, you have to follow the system yang dia telah rancang kalau tak nak duduk dekat bench. For example, aku ambil contoh statement yang pernah dikeluarkan oleh Thierry Henry dalam satu discussion tentang football analysis dalam Sky Sports, yang mana kita tahu Thierry Henry merupakan legend Arsenal yang pada akhirnya telah berpindah ke Barcelona pada zaman Pep Guardiola waktu tu menjadi manager. Kita tahulah guys, Thierry Henry ni jenis player yang macam mana kalau kita tengok dia main, okay? Dia merupakan seorang player yang mempunyai ability untuk carry bola dari kawasan wide ke bahagian tengah final third untuk score. Tak dinafikan, maybe one of the best during his prime. Bak kata orang, seorang striker yang mempunyai flair, excellent when it comes to dribbling and scoring goals. Dan nak dijadikan cerita, time tu Henry cakap lah, dia score dalam satu match bila Barcelona menentang Sporting Lisbon. Dan kalau dah score, Henry assume yang manager supposed to be happy lah kan, tapi tak untuk Pep Guardiola waktu tu, okay? Mungkin adalah dia happy, tapi dalam pada masa yang sama Henry cakap apa yang Pep buat adalah pada second half tu dia telah dikeluarkan oleh Pep sebab tak ikut apa yang Pep suruh dia buat. Macam apa yang aku cakapkan awal tadi, 3 terms yang Pep terapkan masa tu, dan ini mengikut apa yang Henry cakap lah dalam analisis tu. 3P, play, possession and position. Dan Henry, dia telah melanggar instruction salah satu daripada 3 ni. Walaupun dia score, tetap juga dikeluarkan. Dan Henry explain lagi dalam Sky Sports tu, you have to stay in your position and trust your teammates no matter what. When the manager had a plan, you have to respect the plan. Jangan sesekali nak memandai-mandai buat keputusan sendiri bila di atas padang. Sebab waktu tu walaupun dia score, Henry cakap dia telah berada di kawasan yang dia tak sepatutnya berada, and sebab itulah dia dikeluarkan. Pep juga cakap
yang ini menurut Henry lah guys. My job is to bringing you up until the last third and your job is to finish it. So berdasarkan apa yang telah Henry explain ni, kita tahu Pep memang agak strict dalam certain area bila di atas padang, terutamanya dalam first and the middle third. Tapi untuk final third tu maybe lah guys, the players themselves boleh cuba untuk jadi lebih ekspresif dari segi creativity untuk score goals, walaupun still ada beberapa instruction yang diorang perlu ikut. Selain tu, kalau kita ingat juga lagi dalam season ni, Spurs di bawah kendalian Ange Postecoglou pun adalah bagi aku merupakan seorang lagi di idealist. Tak kisahlah guys, apa-apa sekalipun terjadi dalam padang tu, dia tetap akan stick dengan gaya satu-satu permainan dalam game diorang. Lebih-lebih lagi bila time lawan Chelsea hari tu, season ni yang diorang kalah 1-4 hari tu, okay? Di mana dua orang player Spurs kita tahu dalam match tu dilayangkan kad merah, Christian Romero dan juga Destiny Udogie. Kalau ikut logik lah guys, kalau dah down to 9 men, bukan 10 men lagi dah, it's supposed to sesebuah tim tu akan bermain lebih deep, sit back, compact bila bertahan. Tapi tak untuk Ange Postecoglou. Sebab apa yang dia buat adalah dia tetap bermain dengan highline walaupun dengan 9 orang player. And even dalam PC lepas tu pun dia cakap yang dia tak akan cuba sesekali tukar ataupun korbankan attacking principles yang dia telah tetapkan di Tottenham Hotspur. Not at all. So kalau tanya aku, adakah manager seperti Pep Postecoglou ni yang dilabel lebih kepada the idealist merupakan DNA yang telah menerajui dunia bola sepak moden? Jawapan aku, yes, tak dinafikan. Kita dah ada bukti berdasarkan rekod-rekod sebelum ni, especially Pep Guardiola di mana dia telah menang pelbagai title, cups dan sebagainya. Tapi dalam pada masa yang sama juga, bagi aku salah satu kelemahan dalam sistem yang macam ni adalah sesebuah kelab tu kena ada support dari upper management seperti CEO, sporting director yang faham dan mempunyai vision dalam management. Maksudnya kena backup the manager dari segi pembelian player-player yang akan sesuai dengan tactical dan filosofi manager tu. Kalau tak dapat player yang mempunyai ability seperti yang manager tu mahukan, bagi aku juga ianya mungkin agak susah untuk manager jenis macam ni untuk perform. The Pragmatist ni pula agak berbeza sikit je dengan The Idealist, tapi still lah guys, diorang ada karakter diorang yang tersendiri and still ada filosofi dia yang tersendiri. Tapi dalam pada masa yang sama, manager yang jenis macam ni diorang lebih fleksibel jika nak dibandingkan dengan The Idealist. The Pragmatist ni pada pendapat aku dia lebih berorientasikan taktikal dalam satu-satu perlawanan dan boleh berubah dari masa ke semasa mengikut situasi dan resources yang ada. Walaupun mempunyai sistem yang tersendiri dalam taktikal, The Pragmatist ni bagi aku lebih old school jika nak dibandingkan dengan The Idealist, sebab kita akan sentiasa disajikan dengan performance yang berubah-ubah mengikut situasi perlawanan dan availability player dalam tim tu. Seperti contoh, mungkin dalam satu match bila menentang tim yang bermain secara low block, The Pragmatist akan lebih meletakkan more players berada lebih tinggi, overload certain zone yang ada. Begitu juga sebaliknya bila menentang tim yang lebih ofensif. Mungkin kali ni diorang pula yang akan bermain lebih defensif dan menanti untuk melakukan counter attack. Pendek kata, style of play tu tak berapa penting. Yang paling penting adalah tiga mata dalam match. Dia macam lebih ke arah result oriented pun ada juga. Tak kisahlah kalau perlu park the bus sekalipun, kalau itu sahaja caranya untuk menang. Dan aku nak petik lah kata-kata Jose Mourinho sebelum ni, sebab bagi aku Mourinho pun merupakan salah seorang The Pragmatist manager. You can keep all the possession in the game, but we will keep the 3 points, which is bagi aku part ni it makes sense lah. Sebab tak kisahlah guys, secantik mana pun gaya permainan sesebuah tim tu, akhirnya tiga mata yang paling penting untuk menang dalam satu-satu tournament. Selain tu, manager yang jenis macam ni juga akan cuba bermain dengan resources yang tim tu ada. Kalaulah tinggal defender je yang available, okay, tak ada pembelian lain, nak tak nak kena mainkan je lah apa yang ada. Dan benda ni mengingatkan aku semula kepada seorang lagi manager yang lebih ke arah pragmatis, tak lain tak bukan Sir Alex Ferguson. Dalam game Manchester United versus Arsenal pada season tahun 2011, Sir Alex Ferguson pernah menurunkan dalam game tu sampai 7 orang defender sekaligus. Kalau tak silap aku, time tu merupakan match quarter final FA Cup yang mana sebelum tu juga United sebenarnya pernah kalah back to back dengan Chelsea dan Liverpool dalam liga lah. But still, United boleh menang dengan jaringan 2-0 dalam game lawan Arsenal tu. This is what I mean. Seseorang manager tu masih lagi dapat produce result walaupun bukan dengan player-player dia yang available waktu tu dan cuba adapt dengan keadaan
keadaan sesuatu perlawanan. Begitu juga dengan Jurgen Klopp. Kita tahu macam mana dia handle Liverpool sebelum-sebelum ni untuk menang dalam satu-satu game walaupun dengan ketiadaan beberapa orang key player. Seperti contoh hari tu lawan Chelsea di Carabao Cup Final, tinggal play academy saja guys. Baru-baru ni EPL jumpa City dekat Anfield, yang mana pada 20 minit awal tu kita memang nampak lah Liverpool agak struggle sikit, but then lepas tu dia tweak and turn sikit tactical dia tu untuk lebih menjadi efektif, control the midfield, dan boleh dikatakan lebih baik daripada 20 minit awal tadi tu. And of course adalah lagi gaya-gaya permainan sebelum ni berubah-ubah mengikut keadaan perlawanan. Bagi aku, The Pragmatist Manager ni sebenarnya lebih tahu dan lebih rasional untuk mengeluarkan potensi dalam diri player-player diorang. Dia tahu nak gunakan kekuatan seseorang player tu dan meletakkan dia berada di posisi tersebut. Kalau player tu power dari segi tackling, mungkin dia akan diletakkan untuk buat lebih kerja defensif, menang bola, intercept. Samalah juga bila sebaliknya. Yang lebih attacking minded pula, mempunyai hantaran ataupun cross yang cantik, mungkin diletakkan lebih ke arah attacking dan mungkin di posisi-posisi lain. So yes, manager yang jenis pragmatis ni aku boleh simpulkan mempunyai kebolehan yang agak padu di dalam man management dan juga lebih menekankan tiga mata walaupun terpaksa bermain dengan tactical apa sekalipun. Walau apapun, secara keseluruhannya kedua-dua label ataupun terms tak kisahlah guys, The Idealist ke The Pragmatist ke tak kisah. Kedua-duanya bagi aku mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri, and at the end of the day you have to perform, okay? You have to win the game. Kalau boleh every single tournament secara konsisten. Bak kata orang, if you want to be the best, you have to beat the rest. Dan itulah apa yang manager-manager hebat sebelum ni pernah buat. So guys, aku rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang pula macam mana? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Dan sekiranya kalau korang berminat dengan video-video yang macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Gizri untuk banyak lagi info-info berkaitan EPL, match reviews dan juga sembang pasal bola. My name is Gizri. Jumpa lagi.